Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismatika binti Mukhtar selaku moderator yang akan bersama dengan panel kita pada hari ini dalam program Tibet for Youth Podcast. Pada hari ini kita akan bersama dengan panel jemputan kita iaitu Encik Muhammad Syukri bin Abdullah yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan kursus-kursus Tibet yang ditawarkan oleh Institut Kemahiran MARA. Sebelum itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Encik Muhammad Syukri bin Abdullah merupakan pengarah bahagian kemahiran dan teknikal Majlis Amanah Rakyat MARA, Institut Kemahiran MARA Cawangan Bintulu sejak Jun tahun 2021. Beliau mula berkhidmat di MARA pada Jun tahun 2001 sebagai pengajar di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Emas, Kelantan. Sebelum berkhidmat sebagai pengarah bahagian kemahiran dan teknikal MARA, beliau juga pernah bertugas sebagai Ketua Pembangunan Perniagaan Jerman Malaysian Institute dan Timbalan Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA pada Januari 2020 sehingga Jun 2021. Beliau berkelulusan Master of Science dari University of York. Baiklah, oleh itu kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Baiklah, Encik Muhammad Syukri, boleh tak Encik Syukri memberi penerangan ringkas berkenaan program di MARA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Saya betulkan sedikit yang tadi itu. Sebenarnya saya adalah salah seorang daripada pengarah di IKM lah. Buat masa ini saya adalah pengarah di Institut Kemahiran MARA Bintulu lah sebenarnya. Okey, saya akan ceritakan secara ringkas berkaitan dengan program-program yang ada di bawah MARA sebenarnya secara amnya dan secara ringkas berkaitan dengan program yang berada di IKM lah. Sebenarnya di MARA ni ada satu bahagian yang menyenggara ataupun yang menjaga berkaitan dengan teknikal dan vocational itulah, iaitu bahagian kemahiran dan teknikal. Di bawah Tibet MARA, itu bahagian Tibet MARA, terdapat beberapa institut. Kalau kita lihat, yang pertama di bawah kita adalah GIAT MARA. Itu GIAT MARA ni sebenarnya hampir di setiap parlimen sebenarnya skor-kurangnya satu GIAT MARA. Dan kita ada juga IKM, Institut Kemahiran MARA. Kita di bawah kita juga ada KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, yang hanya menawarkan program di peringkat diploma sahaja, dan untuk yang lebih advance sikit iaitu MJII, MARA Japan Industrial Institute, yang menawarkan program berkaitan dengan elektronik teknologi di MJII. Kita juga ada di GMI, German Malaysia Institute, dan kita juga ada universiti di bawah kita iaitu Universiti Kuala Lumpur lah. Yang ada ni sebenarnya semua yang ada ni, yang 6 institut ni ataupun kolej ataupun universiti ni, yang ini adalah yang berkaitan dengan Tibet saja. Saya tak akan ceritakan yang tidak ada kaitan dengan Tibet. Kalau saya ceritakan mungkin agak panjang lah. Cuma skop saya hari ini mungkin bercerita sedikit berkaitan dengan IKM, KKTM dan MJI sahaja. Sebab yang lain tu mengambil masa ataupun mungkin ada slot-slot lain lah yang sesuai lah. Okay. Sebelum tu saya teruskan dulu pada objektif kita. Objektif kita sebenarnya kita nak melahirkan seseorang pekerja yang kompeten sebenarnya to be a Tibet institution dengan industri dan entrepreneur base, maksudnya berkaitan dengan entrepreneurship. Di dalam sistem kita menerapkan sistem kita menerapkan RISE. Kalau kita lihat religious, innovative, skill dan entrepreneurship punya skill lah. Kalau kita lihat dari segi religious, kita mengambil kira aspek-aspek kemanusiaan, kerohanian dan sebagainya, moral-moral dan sebagainya. Kalau kita melihat pada inovasi, inovatif berkaitan dengan inovasi, skill iaitu kemahiran, kita fokus kepada kemahiran, dan entrepreneurship kita juga melihat value ataupun nilai-nilai entrepreneurship tu sangat penting ya kepada kita. Inilah sebahagian daripada objektif kita. Dan kita sebenarnya kita catalyze dalam industri teknologi revolution untuk pada masa akan datang lah. Kita mengambil kira teknologi yang akan datang lah. Selain daripada itu kita juga
memberi kepada peluang kepada pelajar-pelajar ni sebenarnya masa depan pilihan kepada mereka. Maksudnya peranan kita memberi pilihan kepada pelajar-pelajar selain daripada akademik, kita juga memberi pilihan kepada pelajar dalam bidang teknikal lah. Saya akan skip certain slide ni. Ini yang saya tunjukkan tadi, iaitu di bawah kita ada Giat Mara 231 pusat. Kita ada 231 pusat. Kita ada IKM, kita ada 14 pusat ataupun 14 institut. Kita ada KKTM, kita ada 10 buat masa ni. Kita ada 1 MJI, Mara Japan Industrial Institute. Kita ada 1 JMI, 1 kampus iaitu di Bangi. Dan ada 13 kampus sebenarnya sekarang Universiti Kuala Lumpur. Keseluruhan institusi yang di bawah Mara ni yang berkaitan dengan Tibet adalah 270 lah buat masa ni ya. Okay. Kalau kita lihat kepada secara keseluruhan, kita boleh di Mara ni sebenarnya kalau saya fokus kepada 3 saja, IKM, KKTM atau MJI. Kalau kita lihat kita ada di IKM itu sendiri, Institut Ekonomi Mara, kita ada 25 program-program CJ sebenarnya dan 36 program diploma. Buat masa ni kita ada 8,976 pelajar lah. Kapasiti kita lebih daripada itulah sebenarnya. Dan kita ada KKTM, Kolej Komuniti Mara, kita ada 6,000 student sekarang ni, 6,000 lebih, iaitu dengan 54 program diploma, dan manakala program di MJI ada 5 program diploma sebenarnya. Dan kalau kita lihat kita punya employability rate ataupun boleh pasaran kita sekarang ni lebih kurang dalam 90% lah sebenarnya. Ini berdasarkan Disember 2020 lah. Saya tak ambil yang 2021 lagi ya. Sebab 2021 pada masa 2021 adalah ada hubungan kait dengan pandemik sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat strength kita di IKM, kita ada ramai sebenarnya. Kita ada yang PhD holder, undergoing PhD sarjana. Sebenarnya di IKM PKTM ni sebenarnya ini tak termasuk MJI dan tak termasuk di JMI dan UK lah. Kita ada juga 40 orang yang ongoing PhD sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita ramai juga pelajar-pelajar, staff kita yang punya sarjana muda dan ijazah sarjana muda lah sebenarnya. Sarjana dan ijazah sarjana muda. Maksudnya sekarang ni strength kita sebenarnya, kita mempunyai bakat-bakat di IKM atau di KKTM ni memang kita rancang untuk secara proper sebenarnya, secara teliti untuk pelajar-pelajar ni tadilah. Maksudnya kita mempunyai pengajar ataupun cikgu-cikgu yang punya pendidikan yang tinggi untuk mengajar mereka ni lah. Okey, saya straightforward kepada program yang kita ada. Kalau kita lihat di bahagian kita ada kluster. Kluster kita iaitu kluster yang pertama saya tunjukkan adalah otomotif. Saya tak cerita detail dalam apa dia otomotif dan sebagainya. Di dalam otomotif ni sebagai contohnya mekanik dan sebagainya, kita ada art and design, biomedical engineering, biotechnology, build, civil, electronic, electrical, manufacturing, mechanical service, oil and gas, dan metal processing. Kalau di IKM dulu yang saya jaga program engineering dan engineering teknologi, iaitu program yang dibawa akreditasi MQA dan ITEC lah. Dan kita ada juga program berkaitan dengan teknologi, iaitu program teknologi ini program dibawa akreditasi MBOT lah sebenarnya. Manakala program-program, kita ada juga program-program yang special sebenarnya, special dengan industri. Maksudnya pelajar-pelajar dimasuk dalam program kita dan automatik terus bekerja di industri. Maksudnya diorang ni automatik lepas dia program ni tak boleh pergi mana, terus pergi ke industri. Program-program ni adalah program yang biasa juga dan sebenarnya program ni dipanggil Insurance Employability. Kita bersama dengan industri seperti Sapura, Go Auto, T7, UNW, CTRM. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya program-program yang bersama dengan industri sebenarnya. Maksudnya habis je program tu mereka kena kerja dengan industri. Industri memang dah menunggu mereka. Dan kita juga mempunyai program yang berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi ni sebagai contohnya kita ada Cisco, LabVIEW, CIDB, Petronas, Suruhanjaya Tenaga, TWI dan banyak lagi lah sebenarnya. Dan mungkin yang agak berbeza sikit
di MARA ni sebenarnya ada banyak program yang paling popular ada Technopreneurship program, iaitu Diploma Technopreneurship. Diploma Technopreneurship ni agak berbeza dengan program lain, iaitu based on sale dan profit. Dia program yang ni bukan berdasarkan kepada CGPA ataupun markah sebenarnya. Dia berdasarkan profit. Kalau kita profit banyak ataupun sale banyak, maksudnya ada syarat-syarat sales sebagainya untuk membolehkan kita graduate. Kalau kita tak capai certain sales punya target, kita mungkin akan lambat graduate lah sebenarnya. Okey, saya ambil contoh lah program-program yang ada si pintas lalu. Mungkin yang ni akan ambil masa sikit saja. Sebagai contohnya program yang kita tawarkan 2 certification, iaitu electrical. Electrical kita ada PW3, PW4, A1, A4, BO, B1 dan B4. Salah satu program lah yang kita ada lah. Kita ada juga program wedding. Saya rasa wedding ni lebih kurang sama juga dengan program-program yang ada di tempat lain, sama juga. Iaitu kita ada 6G dan sebagainya. Kita ada program TWI. Dengan TWI untuk wedding, iaitu Wedding Inspector 3.0 dan 3.1. Dan kita ada program yang sebenarnya di MARA ini sebenarnya IT based program, iaitu program-program ni program yang berasaskan IT based punya program dan untuk training konsep industry based education IBED, kita banyak partner-partner yang kita bekerjasama. Salah satu partner yang kita sebagai contohnya kita dengan UNW, kita bekerjasama, dan semua industri-industri yang ada di luar sana adalah rakan kerjasama bagi kita lah sebenarnya. Okay, saya rasa di tempat lain juga Excellence Center itu penting sebenarnya untuk menggerakkan sesebuah institut tersebut, ataupun sebagai contohnya kalau kita lihat di Bintulu kita ada Mara Vista punya ICOE itu Control and Instrumentation Center. Di Bintulu sebenarnya bukan saja ada Vista, kita ada untuk scaffolding dan sebagainya yang kita boleh gerakkan ataupun yang boleh dibuat ataupun yang bekerjasama dengan industri. Selain pada itu, kita juga ada program yang berkaitan dengan IWIC sebenarnya. IWIC, International Wedding Inspector Certification. Buat masa ni IKM Jasin dah ada IWIC, dah lama berjalan, dan di IKM Bintulu juga kita ada IWIC juga. Maksudnya Wedding Inspector ni sebenarnya yang menawarkan program 3.1 dan 3.0. Gajinya sebenarnya Isma, sebenarnya gaji dia lebih besar daripada gaji kita sebenarnya. Pelajar-pelajar ni saya rasa untuk permulaan gaji mereka ni saya rasa lebih 1.5 kali gaji kita lah sebenarnya untuk gaji permulaan dia. Okey, saya rasa itu secara ringkas saya rasa berkaitan dengan program yang kita ada lah. Alright, terima kasih. Terima kasih Encik Syukri atas penjelasan pelbagai program yang banyak program yang hebat dalam Institut IKM ini. Okey, seterusnya kita umum mengetahui kebanyakan bidang TVET ini dimonopoli oleh pelajar lelaki. Adakah perempuan pun boleh menyertai program TVET ini? Boleh tak Encik Syukri jelaskan? Okey, terima kasih. Adakah pelajar perempuan boleh menyertai program TVET ya? Ya. Tapi sebelum tu saya boleh tak saya tunjukkan sedikit video yang berkaitan dengan golongan wanita yang menyertai TVET secara ringkas. Silakan. Di IKM sendiri secara umumnya di tempat saya ni sebenarnya 30% populasi adalah wanita sebenarnya menyertai program TVET. Kalau kita lihat dalam video yang kita tayangkan ini,
wanita ataupun mempunyai kemahiran sebenarnya boleh menyertai program-program TVET. Sebagai contohnya di dalam video yang saya tunjukkan ini, beliau adalah seorang program kimpalan perfikasi perpaipan dan menyertai program kita dan adalah salah seorang daripada pelajar yang agak cemerlang dan sebenarnya boleh melakukan kerja-kerja walaupun kita nampak kerja-kerja ni adalah kerja-kerja yang berat dan beliau boleh melakukan kerja-kerja kimpalan dan mengangkat besi dan sebagainya sebab kemahiran yang kita ajar kepada pelajar sebenarnya merangkumi semua aspek sebenarnya ya, dan saya galakkanlah wanita untuk menyertai program-program TVET ni. Okay, terima kasih. Baiklah Encik Syukri, terima kasih atas perkongsian video yang sangat berinfo tadi kepada belia-belia di luar sana. Seterusnya saya ingin juga mengetahui adakah program yang dilaksanakan di IKM di iktiraf dan siapakah yang mengiktiraf program tersebut? Okey, program terima kasih. Adakah program di IKM ni diiktiraf atau siapakah yang mengiktiraf program-program yang ada di IKM lah? Kita di IKM sebenarnya secara umumnya semua program yang berada di IKM mendapat pengiktirafan sama ada daripada MQA ataupun program kita kalau kita lihat secara umumnya di bawah MQA itu melalui program engineering teknologi di bawah ITEC dan program teknologi di bawah MBOT atau program JPK lah dipanggil sekarang ni. Program-program ini diiktiraf dan boleh bekerja di industri dan malah boleh bekerja dalam bidang sektor kerajaan juga. Untuk pengetahuan di bidang industri mereka lebih fokus kepada pengiktirafan kompetensi sebenarnya. Oleh itu CJ yang kita keluarkan sekurang-kurangnya ada satu program sebagai contohnya program CJ campur dengan satu lagi program kompetensi yang kita galakkan ataupun kita wajibkan kepada pelajar ambil untuk membolehkan menaikkan employability rate mereka lah. Okay. Untuk mengikuti program di IKM ni, berapakah tempoh masa yang ditetapkan ataupun jangka masa mengikuti pengajian ataupun pembelajaran di IKM? Okey, untuk program CJ, kebanyakan program CJ kita ambil masa dalam 2 tahun. Mana program diploma tempoh yang kita perlukan lebih kurang dalam 3 tahun untuk program diploma. Ya. Okey, ada tak had umur untuk untuk para belia yang ingin memohon program-program di IKM? Ada had umur yang ditentukan? Sebenarnya untuk program CJ ataupun program diploma kita menghadkan daripada 17 hingga 40 tahun sebenarnya. Maksudnya belia-belia yang berminat mempunyai kelayakan yang mencukupi ataupun yang mempunyai kelayakan minimum yang telah ditetapkan berumur 17 hingga 40 tahun yang sihat tubuh badan. Kalau program seperti contoh program electrical mestilah tidak rambut warna sebenarnya. Program electrical ni boleh memasuki program-program yang ditawarkan sama ada di IKM, KKTM atau MJI lah sebenarnya. Okey, maksud Cik Syukri. Itu saya ingin mengetahui, bolehkah graduan TVET melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi? Dan juga adakah program TVET ini boleh menjamin pekerjaan kepada mereka? Okey, terima kasih. Adakah pelajar daripada program TVET boleh melanjutkan pelajaran ke tempat yang lebih tinggi ataupun menjamin peluang pekerjaan kepada mereka lah? Untuk soalan yang ini, pelajar-pelajar kita lihat satu-satu ya. Pelajar daripada sebenarnya kita mempunyai satu ekosistem yang lengkap di dalam MARA ni. Sebagai contohnya, pelajar daripada GIAT MARA boleh masuki IKM atau masuki KTM. Dan pelajar daripada IKM boleh masuk kalau di CJ boleh masuki MJI ataupun JMI ataupun UniKL. Manakala pelajar daripada MJI ataupun pelajar daripada JMI boleh pergi untuk
mengikuti program-program peringkat ijazah sarjana muda. Di tempat kita, kita sebenarnya bekerjasama dengan OISCA sebenarnya. OISCA, OISCA International, dan OISCA International ni dia akan bagi kita diploma industrial internship berada di Jepun sebenarnya. Program ni. Dan program ni kita selepas program sijil atau program diploma kita bekerjasama dengan OSK, kita akan menawarkan penempatan pekerjaan untuk mereka di Jepun sebenarnya. Di Jepun sambil bekerja belajar sambil bekerja, internship lah sebenarnya. Dan mereka dikendaki berada di sana lah dengan tempoh syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan Jepun sebenarnya. Itu adalah salah satu peluang yang boleh diambil oleh pelajar mara, dan ada syarat-syarat tertentu dari segi CPA dan sebagainya. Mungkin bila dah masuk di dalam sistem kita, insyaAllah kita akan terangkan secara detail lah sebenarnya. Maknanya di IKM itu sendiri sudah ada hala tuju untuk pelajar yang mengikuti di IKM itu. Maksudnya bukan setakat dekat IKM itu saja, tapi mereka boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi lagi. Tadi Encik Syukri cakap tahu ke peringkat antarabangsa. Bukannya setakat belajar, tapi mereka dibekalkan juga peluang kerjaya di sana. Betul Isma, sebab kalau kita lihat pelajar kita yang berada di Jepun dan sebagainya, mereka ni sebenarnya bukan saja bekerja belajar di sana, mereka akan bekerja untuk beberapa tahun dan akan kembali ke Malaysia. Kembali ke Malaysia membawa teknologi-teknologi tertentu. Dan bila balik ke Malaysia ni, mereka akan bekerja di sektor industri yang dimonopoli oleh syarikat-syarikat jenama yang terbesar Jepun di Malaysia. Dan mereka ni adalah pelapis kepada syarikat-syarikat tersebut untuk memastikan kelangsungan industri pelaburan Jepun yang berada di Malaysia. Kita memang memiliki inisiatif ni lah sebenarnya. Terima kasih Encik Syukri atas penjelasan tadi. Okey, selain itu apakah program kompeten dan program jangka masa pendek yang ditawarkan di IKM? Okey, di IKM saya tak akan cerita semua IKM ya. Saya ambil satu fokus di IKM Bintulu saja, program jangka pendek. Sebab kalau saya nak cerita yang semua tu mungkin agak banyak ya. Di IKM Bintulu kita ada program Visual Wedding Inspector. Kita ada level 1, level 2 dan level 3. Visual Wedding Inspector, kebanyakan mereka yang telah berpengalaman bekerja di luar untuk upgrade menjadi wedding inspector sebenarnya. Dan ramai mereka yang berada di luar sana memang meminati program-program ini kerana mereka tahu wedding inspector mempunyai gaji yang agak lumayan, dan sebenarnya industri-industri yang berada di luar sana memang sangat memerlukan wedding inspector. Dan kita ada juga program yang berkaitan dengan wedding, itu penetration test PT. Kita ada magnetic test, dan di tempat kita juga ada radiografi, interpretation, dan di tempat kita juga kita ada scaffolding, itu level 1. InsyaAllah kita ada level 1. Dan kita akan ada banyak program-program yang lain seperti kita ada distribution control system, kita ada chargeman, kita ada wireman. Chargeman ni maksudnya AO dan A1. Kita ada chargeman L1, L2, L3. Untuk Sarawak dia ada L1, L2, L3. Dan kita ada wireman G1, G2. Dan kita ada juga program-program yang berkaitan dengan industri, sebagai contohnya boiler operation and maintenance. Buat masa kini kita menawarkan program-program ni bukan saja kepada pelajar kita juga menawarkan program ni kepada pekerja-pekerja industri yang berada di luar sana untuk meningkatkan kemahiran mereka. Okay, seterusnya apakah perancangan program sepanjang hayat yang akan diadakan oleh di IKM Bintulu? Okey, di IKM Bintulu, terima kasih program sepanjang hayat di IKM Bintulu. Di IKM Bintulu ni sebenarnya oleh kerana kita dikelilingi oleh industri minyak dan gas, kita bakal menawarkan program-program yang berkaitan dengan program sepanjang hayat yang berkaitan dengan minyak dengan gas. Sebagai contohnya process instrumentation, work on height. Work on height maksudnya kalau kita lihat kalau kita panjat sebuah bangunan, dia ada satu sertifikat sebenarnya yang boleh kita manjat bangunan tersebut. Ataupun kita lihat kita akan merancang untuk program confined space. Confined space maksudnya sebelum memasuki sesuatu ruang tertutup,
kita memerlukan satu sijil kompetensi. Kalau kita tak ada sijil kompetensi tersebut, kita tak boleh masuk ke ruang tersebut. InsyaAllah kita akan tawarkan program-program yang seperti itu bersama dengan industri satu masa yang akan datang. Okey, selain itu Encik Chukri, kita juga ingin tahu apakah Ibu Bapa perlu tahu yang berkaitan dengan TVET ini? Okey, apa yang Ibu Bapa perlu tahu berkaitan dengan TVET sebenarnya? Salah satu yang Ibu Bapa kena tahu ialah peluang-peluang pekerjaan dalam bidang TVET sangat banyak di luar sana. Dan kita kena tahu industri-industri sana di luar sana memang mencari pelajar-pelajar TVET yang bersesuaian dengan bidang mereka. Sebagai contohnya kalau di sekitar Sarawak ini, industri-industri yang berada di Sarawak ini sangat memerlukan bidang-bidang tertentu. Sebagai contohnya kalau di Bintulu, of course dalam minyak dan gas sebenarnya. Dan kita tahu peluang-peluang pekerjaan dalam bidang ini agak lumayan sebenarnya. Mungkin gaji permulaan yang kita kena tahu mungkin agak rendah, tetapi pada masa akan datang selepas pelajar mempunyai pengalaman untuk 5 hingga 7 tahun, mereka mempunyai gaji yang agak lumayan dan pengalaman yang mereka ada di industri tersebut boleh dibawa ke peringkat yang lebih tinggi untuk di dalam sebuah organisasi. Okey, terima kasih. Okey. Selain itu, kita juga ingin mengetahui apakah kemudahan di IKM Tulu dalam bidang TVET inilah. Okey, di IKM Bintulu sendiri di IKM Bintulu kita ada banyak sebenarnya kemudahan yang ada di IKM Bintulu. Sebagai contohnya, kita sama seperti institut pengajian yang lain, kita ada kemudahan sukan, kita ada asrama ataupun tempat penginapan. Kita ada 4 unit apartmen yang digunakan oleh pelajar itu sendiri. Dan mereka sebenarnya bebas untuk berada di apartmen tersebut. Dan kita ada juga kemudahan seperti sebabkan kemudahan pengangkutan bagi mereka untuk keluar dan masuk. Dan di samping itu kita mempunyai kemudahan fasiliti pengajaran dan pembelajaran yang agak lengkap sebenarnya di dalam kita punya kampus ni. Sebagai contohnya mungkin saya boleh tunjukkan sedikit berkaitan dengan apa yang kita ada di sini. Saya tunjukkan salah satu saja. Kita ada banyak sebenarnya. Mungkin kita tak boleh nak tunjukkan semua. Mungkin masa yang terhad ni. Saya tunjukkan salah satu. Ini dipanggil OPP, Oil Production Plant yang kita ada.
sebelum tu saya ingin ulas sikit berkaitan dengan video tadi tu. Sebenarnya apa yang kita lihat ada di dalam video tersebut, ada beberapa elemen yang kita kena tahu. Untuk yang pada yang pertama, untuk minit yang pertama tu sebenarnya kita lihat pelajar sendiri menggunakan baju yang sama digunakan oleh mereka apabila berada di luar sana, maksudnya di dalam bidang oil and gas tadi. Mereka menggunakan safety robe yang sama dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa detik selepas itu, kita lihat kita ada OPP, dipanggil Oil Production Plant. Oil Production Plant ni sebenarnya iaitu simulasi proses minyak dan gas untuk yang ada dekat kita ni. Dan saya rasa tak banyak tempat yang ada OPP ataupun Oil Production Plant ataupun mini plant yang ada seperti kita sebenarnya. Dan production plant ni sebenarnya adalah proses yang sama yang kita boleh gunakan untuk kalau kita lihat kita di dalam video tadi kita ada beberapa segmen, itu kita ada tank yang pertama, kedua dan ketiga. Itu sebenarnya yang kita proses adalah mineral oil. Mineral oil adalah daripada crude oil tadi yang kita splitkan semula ya. Dan pelajar-pelajar tadi akan memahami proses-proses ini. Dan kalau kita lihat di dalam tu adalah control room. Control room adalah sebiji ataupun sama seperti control room yang digunakan di lapangan. Dan satu lagi adalah berada di site. Dan daripada control room tersebut kita tahu di mana kalau ada kerosakan pump, proses dan kita boleh monitor lah sebenarnya untuk OPP ni tadi, operation plan. Mungkin banyak sebenarnya kalau nak kongsikan untuk OPP, saya rasa 1 jam kita tak boleh nak habiskan di sini. Kita ringkaskan di situ saja ya. Terima kasih Encik Syukri. Okey, apa tu Tuan Bahir, kami juga ingin mengetahui apakah harapan Encik Syukri kepada belia-belia di luar sana berkenaan dalam bidang TVET ini. Okey, apakah harapan saya terhadap belia-belia yang berada di luar sana? Okey. Terima kasih soalan itu tadi. Pertama, saya harap belia-belia yang berada di sana cubalah bidang TVET selain pada bidang akademik yang ada, kerana bidang TVET salah satu bidang yang boleh menjamin pekerjaan kita pada masa yang akan datang. Sekurang-kurangnya sekiranya kita tidak ingin bekerja dengan orang lain ataupun tidak bekerja dengan industri di luar sana, kita boleh juga menjana pendapatan dengan bekerja sendiri kerana kita mempunyai kemahiran, kita mempunyai skill untuk melakukan proses-proses tertentu dan melaksanakan kerja-kerja tertentu, dan tidak rugi sebenarnya kalau kita menyebut bidang TVET ini, kerana bidang TVET ini adalah satu bidang yang dijangka pada masa akan datang sangat-sangat diperlukan oleh sesebuah negara membangun ya. Dan untuk ibu bapa yang berada di sana, kita perlu galakkan belia-belia ini menceburi bidang ini, salah satu option yang ada dalam bidang ini, kerana negara kita adalah negara yang amat memerlukan tenaga mahir TVET bagi menjana ekonomi kepada suatu negara. Okay? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Omar Syukri atas perkongsian yang sangat bermakna dan juga bermanfaat kepada belia-belia kita di luar sana. Semoga dengan ilmu perkongsian tadi dapat dijadikan sebagai panduan kepada belia di luar sana untuk memilih bidang-bidang khusus yang ingin mereka ceburi yang ditawarkan di Institut Pengemara dan juga institut yang lain. Oleh itu, sekian saja perkongsian kita pada sesi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perkongsian ini. Saya akhiri dengan lafaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.